Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, seperti mana yang saya sebut tadi, kita masih lagi membahaskan tentang isim yang marfu', tuan-tuan, isim biasa yang marfu', ya. Sebelum tu izinkan saya ulang semula dari awal dengan diagram, ya. Baik, pelajaran kita peringkat yang ketiga ni, tuan-tuan, saya jelaskan pada tuan-tuan, isim dia ada dua jenis, satu isim yang mabni kebal, satu lagi isim yang mu'rab. Mu'rab ni lawan kebal lah, tidak kebal lah. Apa makna kebal dan tak kebal? Kebal ni maknanya tak boleh ubah-ubahkan baris dia. Jadi kalau yang mu'rab ni maknanya bolehlah tuan-tuan ubah-ubahkan baris hujung dia. Macam kalimah baitu, baiti, baita, Allahu, Allahi, Allaha, kitabu, kitabi, kitabah, masjidu, masjidi, masjidah. Boleh ditukar ataupun boleh diubah-ubahkan baris hujung dia. Baik tuan-tuan, isim-isim yang mabni ni semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi yang telah pun tuan-tuan pelajari sejak dari peringkat yang kedua lagi kan. Okey, sekarang ni isim biasa, ya. Isim mu'rab ialah isim-isim biasa yang saya janji selalu pada tuan-tuan. Ini kita bahas peringkat ketiga, ini kita bahas peringkat ketiga. Inilah peringkat ketiga. Kita tengah bahas kan. Okey, tuan-tuan tengok ya. Isim mabni atau isim mu'rab ataupun isim yang biasa ni tuan-tuan, dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan. Yang pertama dia boleh berpangkat marfu', yang kedua dia boleh berpangkat mansub, yang ketiga dia boleh berpangkat majrur. Ya, dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan dan perbahasan kita sama tiga-tiga ni tuan-tuan. Yang atas ni saya sebut tentang tanda. Kalau marfu', tanda-tanda marfu' tu apa? Yang bawah ni ialah penyebab dia dapat pangkat tersebut. Yang ni mansub, tanda-tanda mansub, ni penyebab dia dapat pangkat ni. Kemudian majrur pun sama, ni tanda-tanda majrur, ni penyebab dia dapat pangkat majrur tersebut. Jadi kita fokus kepada marfu' dulu. Kita sambung perbahasan kita tentang marfu' ni tuan-tuan. Sebentar saya besarkan. Sebentar. Alright, Okey, kita bahas tentang marfu' gitu kan. Kemudian tanda-tanda marfu' saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka, kalau lupa buka kita punya video kita yang sebelum-sebelum ni. So tanda marfu' yang paling popular dhammah lah. Allah letak dhammah di hujung. Allahu, kitabu, masjidu. Okey, tapi kalau jamak mudzakkar salim dengan isim lima, kalau dia marfu' jangan pakai dhammah tau, pakai huruf waw. Kalau katalah jamak muzakkar salim, muslimuna, kafiruna, saimuna, mu'minuna, macam tu. Okey, kalau isim lima ustaz, contohnya apa? Isim lima dia ada lima je isim. Abu, akhu, hamu, fu, dhu, tu saja. Pakai zu, jangan pakai za, jangan pakai zi, pakai zu, fu, akhu, abu kan makna bapa kan. Dia ada lima jenis. Kalau lupa buka tuan-tuan punya perbahasan kita sebelum ni. Okey, jadi kalau dia jamak muzakkar salim dan isim lima bukan pakai dhammah tapi pakai waw. Okey, yang ketiga kalau tanda marfu' yang ketiga ialah alif. Masa bila pakai alif? Masa kalimat itu musanna. Contoh dia apa? Kitabani, dua kitab. Masjidani, dua masjid. Muslimatani, dua muslimah, dua perempuan Islam. Jadi kalau musanna saja tuan-tuan, ani pakai alif. Okey, baik. Sekarang ni kita bahaskan tentang penyebab. Okey, 2 daripada 6 ni kita dah bahas tau. 2 daripada 6 penyebab ni kita dah bahas pada pertemuan kita yang lepas. Ingat tak tuan-tuan? Nanti sebentar saya betulkan dia punya. Sebentar. Right. Okey. Penyebab marfu' yang pertama ialah apabila kalimat itu subjek ataupun mubtada'. Sebut tuan-tuan mubtada'. Mubtada', subjek ataupun mubtada'. Okey, baik. Penyebab yang kedua kalau kalimat itu merupakan khabar. Khabar ni bahasa Melayu pun khabar juga kan. Subjek ni benda yang kita ceritakan ataupun orang yang kita ceritakan atau siapa saja yang kita ceritakan. Khabar ni ialah cerita tentang orang tersebut atau cerita tentang benda tersebut. Itu khabar. Baik, hari ni kita nak sambung lagi tuan-tuan. 4 lagi. 4 lagi. Sebentar 4 lagi. Penyebab isim akan dapat pangkat marfu'. Kita akan bahas tentang yang nombor 3, 4, 5 dan 6. Okey, subjek kana tuan-tuan. Subjek kana juga entitled untuk dapat pangkat marfu'. Kata kana Allahu aliman. Allahu dia kena marfu'. Kenapa? Allah dalam konteks rangkap tu dia merupakan subjek kepada kana. Kana Allahu hu aliman. Okey, baik. Yang keempat kalau dia khabar inna tuan-tuan. Khabar inna tadi masa subjek kana dia punya khabar kena mansub tuan, nanti kita belajar masa kat sebelah ni nanti. Subjek kana Allahu kan, ali man. Variata pula masa khabar kana nanti kita akan bahas dekat kotak sebelah nombor 2. Okey, ini kita bahas tentang kotak marfu' dulu. So subjek kana dapat pangkat marfu', yang kedua khabar inna dapat pangkat marfu' juga.
Contoh dia apa? Innallaha alimun. Mun. Tadi kanallahu kan? Dia dapat pangkat marfu' kan? Sekarang ni khabar inna pula. Innallaha, jangan kira letak kat sini nanti. Alimun. Sebab tu alimun tu dekat sini. Innallaha azizun zon. Innallaha karimun mun. Ini kita belajar kalau khabar kepada inna dia dapat pangkat marfu'. Kalau subjek inna ustaz, kita belajar kat sebelah nanti. Subjek inna dia dapat pangkat mansub. Okey, yang kelima kalau dia pelaku. Kalau pelaku itu disebut dekat dalam ayat tu, maka dia pun entitled ataupun dapat pangkat marfu' juga. Contohnya, telah berlari dia si Ali di tepi pantai. Telah berlari si Ali di tepi pantai. Maknanya telah berlari dia, iaitu dia tu siapa? Dia tu refer kepada Ali. Maka Ali tu dapat pangkat marfu' lah. Telah berlari dia Aliyu di tepi pantai. Nampak? Telah berlari dia Aliyu di tepi pantai. Jadi kalau tanya kenapa Ali dapat pangkat marfu' ustaz? Sebab dia adalah fa'il ataupun pelaku. Sebut fa'il tuan-tuan. Fa'il, bukan fa'il. Fa'il perbuatan. Kalau fa'il pelaku tuan-tuan. Nampak? Pelaku dia entitled untuk dapat pangkat marfu' juga. Baik. Yang keenam, yang terakhir ialah kalau dia timbalan pelaku. Apa timbalan pelaku? Okey, dengar sini. Timbalan pelaku hanya timbul kalau fa'il itu majhul. Fa'il itu yang ada dia, dipukul, mereka, dicari, engkau, dikejar. Jadi dia, engkau, aku yang ada dekat dalam perkataan tu bukan yang melakukan perbuatan. Sebaliknya dia yang kena buat. Contohnya, Ali dia dicari. Ali dia dicari. Adakah Ali tu yang buat kerja cari orang ke dia dicari oleh orang lain? Ali tu kena cari, betul tak tuan? Jadi itu kita panggil Ali tu timbalan pelaku. Kalau dekat atas ni pelaku Ali dia mencari. Kalau yang keenam ni Ali dia dicari. Jadi bila ada dia dicari, dia dipukul, dia dikejar, dia dilihat. Jadi kalau ada di tu barulah akan timbul perkataan timbalan pelaku ataupun naib fa'il ni tuan-tuan. Baris dia pun kena baris depan. Contoh okay, kita tengok nombor 5 dengan nombor 6 ni. Kalau fa'il biasa Aliyu dia mencari. Nampak? Tapi kalau yang nombor 6 ni Aliyu juga dia dicari. Tapi yang atas tadi semasa Ali menjadi pelaku. Tapi yang nombor 6 semasa dia menjadi timbalan pelaku ataupun naib fa'il. Faham tak tuan-tuan? So kalau tuan-tuan masih tak faham, tuan-tuan ulanglah video ni 10 kali pun tak apa. Tak ada siapa nak marah. Kalau tuan-tuan dekat dalam kelas, tuan-tuan nak minta ulang banyak-banyak kali, kesian student lain yang dah faham kan. Tapi kalau tuan-tuan punya video sendiri, bila-bila masa tuan-tuan boleh buka. Kita nak ambil ayat yang ke-26 daripada surah Al-Baqarah ni. Dekat sini ada salah satu contoh yang boleh kita bahaskan tuan-tuan. Sebentar Okey. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Kita ambil ayat ni. Sebentar tuan-tuan. Saya besarkan sekejap okey. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Muka surat yang kelima tengok ni baris yang kelima dari atas. Baris yang ke-6, 3, 4 yang kelima dari atas. Okey, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Ayat ni panjang kan tuan-tuan kan? Tuan-tuan bacalah sini. Kita ambil rangkap yang atas ni saja. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Boleh tak saya baca tuan-tuan ni? Mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah atau tambah hidayah kita melalui ayat ni. Tuan-tuan tengok kamus tuan-tuan masing-masing. Saya baca, saya tak tunjuk lah. Saya cuma tunjuk yang atas yang tuan-tuan nampak ni. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Surahallahul Azim. Okey, kita ambil ayat rangkap yang pertama. Kita kalau baca Quran ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita tau. Jadi kita nak ambil satu rangkap daripada ayat ni, kita bacalah dari awal sampai habis ayat tu. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita tuan-tuan. Baik, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan.
Sesungguhnya Allah tidaklah dia segan untuk membuat perumpamaan. Allah tidak segan untuk memberi perumpamaan kepada kita dalam Al-Quran. Sama dia nak cerita pasal nyamuk ke, lebih tinggi daripada nyamuk ke, tak kira lah. Okey. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan. Sesungguhnya Allah tidaklah dia segan ataupun malu untuk membuat ataupun memberikan perumpamaan ataupun contoh kepada kita. Baik, inna sesungguhnya, inilah kalimat haraf, iaitu haraf taukid kan, haraf taukid. So inna ni, ingat tak? Nak subjek dengan khabar. Betul ke tidak? Okey, sekarang ni kita cari mana subjek, mana khabar dia. Sesungguhnya Allah, okey, dia tidak segan menceritakan ataupun memberikan contoh. Subjek si inna ni mana tuan-tuan? Subjek si inna ni tentulah Allah. Betul ke tidak? Sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak dia malu untuk yadriba mathalan, memberi perumpamaan. Okey, baik. Habis dah inna tuan-tuan dah tahu subjek dan khabar. Subjeknya Allah, la yastahyi sampai habis ni khabar dia. Baik, kalimat selepas inna ialah Allah. Allah ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Dia merupakan kalimat isim. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab, dia tentulah mu'rab. Betul ke tidak? Okey, cuba tengok. Dia mu'rab marfu' ke Allahu, mu'rab mansub ke mu'rab majrur tuan-tuan? Dia mu'rab mansub. Betul ke tidak? Dia mu'rab mansub. Betul ke tidak tuan-tuan? Tanda mansub di mana? Tanda mansub dia fathah. Nampak tuan-tuan Tanda mansub dia fathah. Okey, baik. Apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Ni kita belajar pada pertemuan kita nanti akan datang. Okey, la yastahyi an yadriba mathalan. La tidak. Ini ialah haraf nafi. Yastahyi, dia segan ataupun dia malu tuan-tuan. Dia segan ataupun dia malu. Ini isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kan tak ada telah ni. Ini ialah fi'il mudhari'. Betul ke tidak tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Okey, apa ganti nama diri yang ada dekat dalam ni tuan-tuan? Dia. Betul ke tidak? Betul kan? Okey. Dia rujuk pada siapa tuan? Dia rujuk pada siapa? Hari ni soalan senang lah tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan soalan yang mudah hari ni. Tapi kita ambil dekat yadriba ni. Okey. Yastahyi, dia tidak segan. Dia rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. An ni untuk ataupun bahawa. Inilah kalimat haraf. Nanti kita belajar nanti bila sampai pada hal yang berkaitan dengan fi'il dan haraf nanti. An ni ialah haraf nasab. Haraf nasab. Tuan-tuan tak belajar tentang fi'il lagi kan? Fi'il pun ada haraf nasab juga. Nanti kita bahaskan. Dia ialah kalimat haraf. Yadriba maknanya dia membuat ataupun dia memberi. Ini ialah kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Okey, kalau fi'il mudhari', apa ganti nama diri dekat dalam dia? Dia. Betul ke tidak? Okay, dia rujuk pada siapa tuan-tuan? Tuan-tuan tolong jawab dan hantar ke 010-817-3131 tuan-tuan. Baik. Kemudian kalimah yang terakhir ialah mathalan. Mathalan ini ialah kalimat isim. Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Marfu' ke mansub ke majrur? Dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub di mana? Ni fathah ni. Ni fathah. Kenapa dia dapat pangkat mansub? Cuba tuan-tuan tengok. Untuk dia membuat perumpamaan. Kenapa dia dapat pangkat mansub? Jawapannya kerana dia adalah maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih yang kena buat? Dia kena buat apa? Dia kena buat perumpamaan. Dia kena buat. So dia dapat pangkat mansub kerana dia adalah maf'ulun bih. Baik tuan-tuan, kalimatnya ialah yadriba. Yadriba maknanya dia membuat. Dia adalah dhamir tersembunyi dekat dalam ni. Dhamir dia ni rujuk pada siapa? Tuan-tuan tolong jawab dan hantar ke 010-817-3131. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Tolonglah jangan silap tuan-tuan. Jawapan ni paling senang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.